Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk kelas RBT pada minggu ini kita akan ulang kaji bab 1 berdasarkan modul ataupun soalan yang telah pun saya berikan sebelum cuti sekolah. Sebelum ini, jadi saya harap kamu dah dapat mungkin ada yang dah buat soalan ni. Hari ni mari kita tengoklah jawapan yang terlibat. Okey. Okey. Jadi kita tengok nombor 1 nombor 1 guys. Okey, nombor 1. Okey, tandakan. Okey, ini berkenaan dengan maksud reka bentuk mekatronik. Okey. Tandakan pada elemen mekatronik berdasarkan gambar yang terdapat di ruang yang disediakan. Okey, yang mana satu elemen mekatronik Ia adalah gear. Gear adalah elemen mekatronik kan? Gear. Mechanical. Ya, ia satu elemen gear. Ini adalah satu IC ada komponen elektronik. Elektronik adakah ia termasuk dalam elemen mekatronik? Mesti biasa empat. Meka. Mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengecaraan. Jadi elektronik juga untuk ini bukan elemen, ini satu tali pembit bukan, dan yang ini pun ia adalah satu motor elektrik. So dia komponen. So 1, 2, 3 lah A dan juga D. Okey. So adalah yang pertama. Yang kedua, tandakan raih pada konsep cyber fizikal yang diaplikasikan pada revolusi industri 4.0 dan pangkah pada yang salah. Okey. A. Mengguna pakai sistem elemen mekatronik. Adakah betul atau salah? Mengawal dan mengurus operasi. Betul atau salah? Siapa mengaplikasikan 19? Yang ni. Okey. Ya. Tengok nombor 3. Padankan penyertaan yang berikut dengan peringkat revolusi industri yang tepat dengan menulis A, B, C dan D. Apa dia revolusi industri 1.0, apa dia 2.0, 3.0 dan juga 4.0. Ingat? Kalau tak ingat, kita kena tengok semula. Ingatlah. Tengok balik. Awal ni. Kalau 1.0 menggantikan tenaga manusia. So, reka bentuk mekanikal bagi menggantikan manusia. Kalau 1.2.0 penemuan tenaga elektrik. Produk dihasilkan lebih besar dan cepat. 3.0 menggunakan meluas elektronik. 4.0 dia dah gabung lah semua reka bentuk saya yang 9 teras tu kan. Okey. So, jawapannya tengah kena ada buku teks. Kalau tak ada yang adalah 1.0 yang mana? Menggantikan tenaga manusia. B. Yang ni adalah 2.0 elektrik kuantiti yang besar. D. 2.0 mekanik elektronik. D. Okay, B, D, C, A. Okay, okay. Okay, kemudian kita tengok 5. Okay, senaraikan 5 teras selain yang dinyatakan di atas. Perpaduan sistem, simulasi, keselamatan cyber, data raya. So, revolusi industri 4.0 semua ada 9. Dia dah bagi 4. So, 5 teras lagi adalah, tengok kat sini. Ya.
robot automasi autonomi, keselamatan cyber, daya data raya, realiti terimbuh, pengkomputeran awam. Sekali lagi kita tengok keringkasan robot tu ada cloud computing, awan, dan yang tak ada lagi sistem super. Ada lagi AR AR, pembuatan bahan tambah, internet benda. AR, augmented reality, Internet of Things, IoT, dan juga pertambahan pembuatan bahan tambah. Pembuatan bahan tambah kasih robot, pengkomputeran awan, AR, augmented reality, IoT, Internet of Things, dan juga pembuatan bahan tambah. Okey, kemudian terujuklah dalam buku teks. Baca kemudian teks. Okey, 1.2, mengenal pasti elemen mekatronik. Mekatronik, tandakan right pada super halang kuasa bagi sistem elektrik yang digunakan dalam elemen mekatronik pada ruang yang disediakan. Okey, dia ada arus bersiri, arus ulang alik, arus terus, arus selari. So, arus ada dua jenis je. Arus apa? Arus ulang alik dan juga arus terus. Dua jenis sahaja kan. Okey, arus ulang alik. Dua jenis sahaja yang tak ada. Satu litar. Litar siri, litar satu litar. Okey. Nombor 7. Okey, padangkan produk XYZ. Okey, sistem mekanikal, sistem elektrik, sistem elektronik. Mekanikal yang mana? Gambar pun. Ni stapler ni. Okey, sistem mekanikal Z. Sistem elektrik. Okey, ni. Dan juga Z adalah sistem X adalah sistem remote. Okey. Adalah sistem nampak gambar ni. Mekanikal Y Z. Pan. Arjah menunjukkan komponen atau satu sistem. Okey, tandakan right pada sistem menggunakan komponen di atas. Betul lah. Sistem mekanikal. Oh, yang ni label lah. Okey. Ini adalah kalau kamu nampak lah, yang ni adalah galas berbola ataupun bearing. Okey lah, galas berbola atau bearing. Ni Swiss dan ni adalah mikro pengawas. So yang soalan ni
Kan tandakan rate lah. Tapi labelkan A, B, C dekat mana. Okay. So sistem mekanikal ni libatkan bearing tu A. Okay, sistem kawalan mikropengawal C dan sistem elektronik B switch. Sepatutnya lah ni soalan ni betulkan kat sini lah, kamu boleh betulkan nanti. Okay, kemudian senaraikan dua aspek yang perlu diambil kira pada suatu sistem elektrik. Dua aspek yang perlu diambil kira pada sistem elektrik. Apa aspek yang perlu diambil kira pada sistem elektrik? Okay, kalau kita tengok kalau balik elektrik, balik pada sistem. Okay, sistem elektrik okay, iaitu dia punya arus terus, arus menalik sebagai sumber bekalan kuasa. Okay. Dan dia punya sumber lah. Okay. So kita tengok dia punya dia punya arus lah. Dia punya arus AU terus dengan menalik. Okay, kemudian nombor 10, padankan komponen elektronik yang berikut dengan nama yang betul dengan tulis ABC. Tulis ABC ya. Ni. So yang ni adalah perintang, yang ni adalah diode ataupun LED diode pemancar cahaya. Yang ni adalah kapasitor. Okay. Yang tengok 11. Berikan 4 contoh bahasa pengaturcaran yang menggunakan kod secara teks. Okey. Ni ada banyak Kita ada C, C++, Visual Basic, VB. Lagi apa? Python. Tapi betul lah saya je. Boleh tengok check. Ejaan kadang-kadang tak betul ejaan. Java, Python, Visual Basic. Java lah saya letak C kat situ. Kat sini Java. VB tu catatan untuk Visual Basic ni Python kat bawah. Okey. Kita menerangkan fungsi elektronik. Nombor 12. Katakan contoh komponen mekanikal yang digunakan dalam elemen mekatronik. Dia kata komponen mekanikal. Komponen apa yang digunakan? Dia akan tali sawat,
Dan juga satu lagi bearing tu. Bearing apa dia? Galas tu bola. Cantik. Dah ah. Okey, nombor 13. Padangkan perut mekanik yang berikut dengan sistem yang digunakan. RST. Ha. Kita tengok kat gambar ni. Boleh nampak tak gambar dia? Harap-harap dapat nampak lah. Okey. Oh. Yang mana satu mechanical lah. Sudah tentulah C tu adalah mechanical. Yang mana dan pengaraan. Okey. Yang ni adalah board pengatur pengaraan S. Dia adalah S sebab dia ada mikro pengawal. T adalah nombor 14. Nombor 14. Tandakan royak pada pendera yang diguna untuk menutup pintu di atas. Pendera apa? Pintu. Saya dah buat dah. Selalu duduk atas pintu tu. Pendera gerakan. Sudah. Pendera jarak. Jarak pun mungkin lah. Sebab kadang-kadang kita nak tengok jarak dekat baru dia buat. Okey. Papan mikro pengawal yang akan menghasilkan tindakan kawalan terhadap papan mikro pengawal. Yang ni kamu nak tengok ni. Papan mikro. Dia hal laju dan putaran motor. Kawalan jauh. Selain itu, pada menutup pintu lah untuk terpulang lah kalau kita nak tunjukkan papan mikro pengawal ni nak letak untuk mana. Untuk kereta kawalan, untuk pintu, ataupun pada mesin basuh apa yang dia kawalkan. Okey. So, nak tulis jawapan dia. Laju putaran. Ini dua-dua ni untuk motor. So, dua-dua ni untuk hal laju putaran motor dan juga untuk gerakan. Itu sama lah. Okey. Nombor 16. Fungsi komponen yang tepat pada ruang yang disediakan. Apa dia? Fungsi gear. Okey, gambar ni gambar gear. Apa dia fungsi dia? Awal hal laju. Memudahkan pergerakan. Satu lagi apa? Menghasilkan putaran lah. Gambar dari kelas. Okay. Nombor 17. X, Y, Z. Apakah X, Y dan Z? Gambar jar blok. So, kalau ikan blok, X adalah input.
Y adalah proses. Z adalah output. Okay, input, proses dan juga nombor 18. Padankan maklumat yang tepat. Dengan baca blok berikut dengan tulis A, B, C. Apa dia input, apa dia proses dan apa dia output. Okay. Okay, yang mana A, mana B dan yang mana C. Menerima dan menghantar. Proses. Cara yang ditetapkan. Dan juga ini menjalankan tindakan yang tepat. Okey, nombor 19. Gunakan elemen gambar rajah yang berikut dengan peranti yang tepat, P, Q dan R. Input, proses, output. Okey, input dia mestilah penderia. Penderia ini P. Yang ni output, dia punya motor berjalan. Ini dia micro pengawal. Okay, 20. Maklumat berikut 1, 2, 3. Bahagian input, proses, output. Menerima dan menghantar isyarat. Masukkan pada bahagian pengawal. 1, 2, 3. Memang dah ikut urutan dah yang ni. Memang dah ikut urutan. 1, 2, 3. Okay, padankan jenis motor berikut dengan produk mekatronik yang tepat. K atau L di peluang yang disediakan. Yang mana satu motor AU, yang mana satu motor AT yang beritahu. Kami ingat lagi lah. Kalau mesin basuh, kalau guna wire, dia adalah motor AU. Yang ni motor AT sebab pintu. Kereta pun motor AT. 22. Apakah kaedah penjenaan idea bagi menyelesaikan suatu masalah reka bentuk? Kaedah penjenaan idea. Macam mana nak menjana idea? Nak buat apa? Tak ingat. Tak, kita boleh tengok. Okay, kalau tengok ada, ingat lagi model fungsi. Analisis perantai punca kesan. Okay. Kaedah penyelesaian inventif. Oh. Model fungsi. Analisis berantai. Okay, mana tak boleh. Dan juga yang ketiga adalah penyelesaian masalah inventif. Tandakan Ray pada model fungsi yang tepat dan pangkah pada yang salah. Awal tak semua. Oh. Yang ni kalau kita tengok dekat model fungsi kat sini. Model fungsi.
Dia semua ada memegang, mengawal. Pegang, mengawal. Berikan isyarat. Pegang, memegang, mengawal, memberikan isyarat. So, yang tak ada, menggalas. So, ni ada. Ada. Yang ke-24, contoh penambah bagi kereta kawalan jauh yang mengalami kerosakan. Yang mengalami kerosakan. Kalau ikut, kalau kita tambah tu, tambah LED, buzzer, LDR atau perintah cahaya. Satu inframerah. Infra. Okay. Kaedah penyelesaian inventif secara misal masa di ruang yang disediakan. Okay, dan tandakan right pada kriteria minat lakaran yang baik di ruang yang disediakan. Okay. Penyelesaian inventif secara pemisahan masa. Pemisahan masa ni maksud dia berlaku sebelum dan selepas benda tu lah. Kalau pemisahan ruang, dia berlaku di tengah-tengah. Ini pemisahan sebelum dan juga selepas. Okay. Kalau okay, ni saya tinggalkan 25 dan 26. Kita cari. Okay, 27. Susunkan jawapan. Okay, 1, 2, 3, 4 ni kena susun ni. Okay, langkah-langkah. Kalau buat. Yang pertama membuat lakaran. Yang kedua memilih bahan. Buat pengatur ceraan. Membina dan memasang. Membuat kemasan dan juga produk akhir. Okay, memilih bahan. Dah pergi. Okay, kita dah membuat lakaran. Tentu memilih bahan. Kemudian dah memilih bahan. Membina dan dah ada. Buat pengatur caraan. Jadi produk akhir lah. Okay, senaraikan dua ciri. Okay, dua ciri produk berfungsi sebahagian ni kamu boleh turun carikan. Tujuan kemasan dilakukan adalah untuk melindungi komponen, menambah daya tarikan. 2. Lagi 1. Kurangkan lah. Okay, nombor 30. P, Q dan A di ruang yang sediakan. Kembas. Dan inframerah. Dan litar kawaran LDR. Okey, ini adalah pembas. Ini adalah pendera. Red. Ini dia punya litar lah. Nombor 31.
Tandakan pada yang betul lah, justifikasi yang betul dan pangkal pada yang salah. LDR mengesan tahap cahaya dan menghantar isyarat. Betul atau salah? Ya, LDR mengesan tahap cahaya dan menghantar isyarat. Penderia mengesan halangan dan menghantar isyarat. Penderia. Betul. Okey, yang ni. Okey, ni LDR untuk ni untuk LED. Jadi salah lah. Yang kedua salah. 32. Buat penilaian kebersihan pada produk yang telah diubah sesuai. Menilai keberkesanan, menguji kemampuan, menilai kemampuan produk. Tandakan right pada tujuan. Kena uji berkesanan penambahkan. Menilai tak. Tandakan jenis ujian. Ujian kefungsian. Okey, kalau ujian kefungsian, kamu tengok ada apa? Ujian man. Ujian kalau ikut masa sebenar punya adalah ujian. Ujian parameter. Ada parameter. Dan juga makmal. Ujian makmal. Tiga aspek penilaian diambil kira pada kefungsian produk. Aspek penilaian. Dengan dan pembangunan reka bentuk. Upaya produk, nilai estetik dan keselamatan reka bentuk. Ini sama 24. A dan B ya. Kamera. Bercahaya. Kamera. Jadi kamu tolonglah lengkapkan lagi ya. Apa yang boleh lengkapkan lagi? Tinggal 3 soalan, 4 soalan untuk kamu. Okey. Setakat ini nak duduk berbual sambil soalan. Okey. Dan